Yang meraung, saya dah tengok dah orang tak kenal diri, tak kenal Allah, bila sesuatu yang dia sayang kat dunia dia punya meraung. Ha? Kita ni yang betul-betul pun dah goyang, ha? Apa lagi apa kan? Ni pula. Jadi itu Allah tu dia melihat pada dalam sudur dalam diri kita. Ya, Allah tu lebih tahu kau kenal dia ke tak kenal. Jangan bohonglah. Jujur pada diri sendiri. Kita belum kenal diri, kenal Allah lagi. Carilah jalan. Kita masih lagi, kita melihat sesuatu, kita lihat nampak sesuatu lagi. Kita tak nampak Allah dulu. Maknanya kita duduk seorang-seorang diam-diam, tak rasa keasyikan dengan Allah. Kita masih lagi penting diri kita sendiri. Ya? Kita banyak sia-siakan hidup kita dengan kepentingan diri kita sendiri. Padahal hidup ni untuk Allah. 24 jam kalau boleh tolak waktu tidur lah katakan. Betul-betul nak rasakan keasyikan dengan Allah. Jangan sebut nama Allah ibadah, nakkan sesuatu daripada Allah. Tak lepas lagi tu. Ajar isteri. Waalaikumsalam. Ajar isteri, ajar anak-anak kita betul-betul lah. Jangan kita boleh, kita nak harapkan orang lain boleh Kita lah isteri, anak-anak kita, apa tahu cucu ke apa ke, kita kawan-kawan, sahabat-sahabat karib kita lah bertumpul umur. Kalau tak dapat yang besar, cukup kawan-kawan rapat kita utamakan untuk bawa ke jalan ni. Nanti yalah, itu saya cakap tadi, ayat tadi, kalau kita lihat sendiri orang-orang yang mujrimun yang dah mati, dilihat orang yang dapat nikmat, dia dah mati, dia dapat tengok orang soleh yang melakukan amalan soleh, dapat nikmat, dia minta berayu-rayu pada Allah hidup balik. Ya Allah, macam mana tu? Kita nak ayat tu bila baca, kita bukan nampak, kita dah duduk dalam tu, kita tu jadi orang yang macam tu. Itu saya ngeri tu. Sebab saya tu bila sebut ayat tu, saya tu jadi orang yang engkar tu tadi, dalam tu tadi. Macam mana tu merayu pada Allah? Tak boleh. Tak boleh nak disuruh hidup balik. Jadi macam mana? Tu yang Rasulullah tadi, kalau orang Yahudi jalan depan mayat orang Yahudi kan, Rasulullah bangun. Nangis Rasulullah. Kat depan ni, sahabat kata tu Yahudi, senyap dah jauh. Aku rasa bersalah tak dapat bagi tahu orang manusia tentang Allah. Kita ni kita sendiri pun banyak lagi orang-orang kita yang tak faham, tak kenal diri, tak kenal Allah, tapi macam rasa hidup dia macam selamat dia. Kalau taklah kata manusia yang paling rugi ni, dia menyangka apa dia buat kat dunia ni dia rasa apa? Betul tak? Tapi padahal di sisi Allah Ta'ala kata dia ni manusia yang paling rugi. Dan nanti kat padang mahsyar Allah langsung tak terima dia punya apa amalan pun. Ni bukan saya cakap, ni dalam Quran orang tu. Cubalah kita prihatin sikit kan. Carilah saya tak tahulah, saya takutlah, saya kesian lagi, saya sendiri pun kita tengok orang-orang macam ni lagi terseram. Kita pun dah jadi takut padahal kita lagi nak jaga, nak tersilap sikit kita pandangan mata kita pun kena dah kita. Nak cakap ya Allah, takut cakap sepatah nak cakap ada rasa diri satu patah pun dah takut dah. Jadi kita dah sampai dah Allah Ta'ala tu dia jaga akhlak kita kan, dia yang train kita kan. Tak ada apa sebaik-baik yang boleh mengajar kita akhlak kita kan, ilmu tu tadi Allah.
Tapi kita tak sungguh-sungguh lah, itulah saya cakap tadi. Kalau bab-bab yang kalau kita minat tentang berdunia-dunia ni, kita boleh sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh sangat. Padahal ni lebih kena sungguh-sungguh lagi. Nabi SAW bagi tahu, kalau kata kau beribadah, kau kena ingat sesungguhnya ibadah ni bila kau lakukan, kau harus yakin, hakul yakin, kau melihat Allah dulu. Melihat Allah macam mana? Banyak yang tak faham. Tak apalah, Nabi kata, kalau kau tak melihat, aku tukar tajuk lain. Allah Ta'ala, apa dia? Kalau kau tak boleh lihat Allah, engkau mesti harus yakin Allah melihat engkau. Jadi tak ada alasan kalau orang kata ibadah dia tak dapat lihat Allah. Ada satu lagi boleh cara, Nabi kata, yakin Allah melihat engkau. Kan beza melihat Allah dengan Allah melihat dia. Beza tak? Bijak Allah Ta'ala. Jadi tak ada alasan manusia untuk tak beribadah kepada Allah. Maknanya sentiasa 24 jam Allah tu melihat kita. Kalau tak nak pakai, kau tak dapat lihat Allah. 24 jam kau kena pakai, Allah sentiasa melihat kau. Apa yang kata susah? Tapi kau tutupi. Kau buat-buat tak nampak. Kau buat-buat macam tak tahu. Tak ada rasa Allah melihat kau. Kau tutup. Kau tutup. Padahal Allah tak tahu, kau tutup. Itu yang kata tadi, buta di dunia. Padahal Allah dah bagi celik ni. Lihat Allah. Kau buat-buat kata tak nampak, kau tutup buta. Nanti kau jagalah kat pasar masyar tu. Lebih teruk lagi. Tak jumpa jalan dah. Berjalan mungkin dengan kepala dah. Tak jumpa jalan. Takut. Bukan kita ni maknanya takut pada sesuatu yang Allah. Sebenarnya Allah suruh kita takut pada azab neraka tu supaya nak bagi tahu, lupakan dia tu lebih azab. Dia jadikan syurga tu nikmat. Ada 1, 2, 3 sampai 7. Tapi dia nak bagi tahu bukan itu dah besar nikmat. Sebenarnya yang dia tu tadi lebih nikmat daripada dia nyatakan tadi. Apa yang dia nyatakan tu lebih nikmat daripada apa saja yang kita kata syurga nikmat. Sebenarnya Allah tu lebih nikmat. Bukan saya cakap syurga tu tak nikmat. Allah tu lebih nikmat. Jangan duduk berhenti situ. Duduk rasakan Allah dulu, bukan syurga dulu. Allah tu dululah maksudnya. Kalau neraka tu azab, jangan kita nampakkan itu azab. Yang murka tu tadi, yang kau lupa pada Allah tu lebih azab lagi daripada tu, nak bagi tahu. Jadi kau kena duduk dengan Allah. Maknanya memang betul itu Allah nak ajar kau supaya tetap wa qadarab, supaya kau tetap dengan Allah. Situ aja yang aku jamin la ilaha illallah. Baik penting. Bila kau dah ada selamat dari itu, barulah kau boleh cakap ayat-ayat itu tadi. Semua ala tuju dia mengalir kepada tak ada lain. Tapi bila itu kau tak faham lagi, kau ambil luar, dia nak ala ke mana? Dia nak nuju ke mana? Sebab engkau tak buat dia punya landasan dia. Landasan dia adalah wahdah dia untuk ngasih. Tapi wahdah ni kau dah biasa untuk kepentingan. Ada satu orang tu ustaz tapi ulama, bukan sinilah, bumi lain. Ulama ustaz pula lagi. Tapi tak faham benda ni. Bila saya cerita dah setahun, 2 tahun sampai dia perah, dia kata, saya tak faham lah apa kau cakap ni. Aku belajar mengaji ni, dia pantai apa ni, belah apa, dia Arab apa semua. Boleh faham, tapi ni aku tak boleh faham kenapa dia. Kau jangan salahkan aku juga. Orang lain aku cerita 100 orang, semua boleh faham. Tapi kalau kau tak boleh faham, kau jangan salah aku. Cuba kau tengok diri kau. Jangan kau kata pula Allah Ta'ala belum nak bagi lagi. Bukan. Allah tu memang kuasa dia nak bagi tak bagi boleh. Tapi kau jangan tolak tu awal-awal. Jangan salahkan Allah dulu. Allah belum bagi, jangan. Cuba kau tengok perbuatan kau. Bila kau mengajar, kau nak upah tak? Biasalah aku ni dulu belajar universiti ni, aku nak collect balik lah. Jadi biasalah udik minyak kereta dengan apa. Itulah menyebab kau terhijab dengan Allah. Kau masih menyandarkan benda tu. Kau tak betul-betul dengan Allah. Terkejut dia begitu. Selagi kau tak buang, kau datang 100 orang wali pun takkan terbuka. Ni aku ikhlas bagi tahu. Pasal kau tanya dengan aku, tak faham banyak kali. Aku kena bagi tahu. Supaya kau jangan salahkan Allah Ta'ala.
Allah tu sendiri dah buka ke macam-macam, tapi engkau masih lagi nakkan bila engkau nakkan upang, kau nak selain pada Allah, habis. Masih ada lagi najis lagi dalam sudur kau. Dia Maha Suci, dia tak mau ada. Dia nak betul-betul tak ada diri kau sampai. Dia kata. Faham Maknanya inilah yang kalau duduk situ cukup bahagia Allah, bahagia Rasulullah, bahagia orang-orang yang, sebab inilah kerja dia kata. Tak ada lain, ilahun tak ada. Macam kerja Nabi yang Allah Ta'ala suruh. Allah suruh cakap. So ini bawa ni. Tak, jangan bawa lain dulu. Ini kasih faham dulu. Baru datang yang lain-lain ilmu tu tadi. Baru kita tahu. Semua ilmu-ilmu yang marifat tinggi, ini nak bawa dia adalah la ilaha illallah. Kalau kita tak kenal diri, tak kenal Allah, macam mana kita nak bawa yang lain-lain? Jadi dia sangkut beban dia. Dia beban dah mula lah. Ada tekanan. Bila kita jelaskan, oh, usahlah ni, Syekh Aziz ni apa cakap dia tu, kita tak faham lah. Saya cakap, bukan Allah tak bagi faham. Cuba kau tengok dalam diri kau. Engkau datang jumpa aku, engkau bawa engkau punya lagi kitab-kitab ada dalam diri kau. Lepas tu kau tak nak soal. Soal lah banyak-banyak tu, kau tak nak soal, kau kata kau dah banyak. Diam ni kau. Lepas tu aku cakap-cakap, kau tak faham kau cakap. Sebab kau dah penuhkan dengan kebatilan. Mana boleh masuk benda. Kau dah blok. Lepas tu kau tak mengaku. Mana ada, saya memang saya buka saya. Dia nak bohong ni kat lagi tu. Cari jalan. Kita cakap dah, jangan buka lah. Buka tu maknanya matikan diri. Jangan ada apa-apa kosong. Nanti keluar kalimat-kalimat yang suci ni, nanti dia akan pindah, download. Allah tak pernah mungkin janji lah. Tak pernah mungkin. Jadi jangan kau membodohkan diri kau sendiri. Jangan kau malangkan nasib kau sendiri. Jangan. Engkau buat macam mana pun tetap engkau ada diri tetap salah. Tak boleh. Qul huwallahu ahad la ilaha illallah. Jangan kau rasa mana kita buat ibadah, kita perlu nanti masuk syurga kita. Usah tau kalau orang dah main ni kan, dah main ganjaran ni. Di sekanan tu penduduk yang jajut majut nak datang kacau tu, yang mengerikan tadi. Salam. Awak tahu dia datang jumpa dengan Zulkarnain. Zulkarnain ni tentera dia banyak. Pak. Aduh. Dia kata. Zulkarnain. Dia pula ni orang tu dia bukan tak tahu 20 orang juru bahasa baru boleh faham dia punya bahasa. Untuk nak dibagi tahu punya ada Ya'juj Ma'juj makan orang dia tu. Jadi kalau keluar habis kita mati lah. Jadi tolonglah Zulkarnain buatkan tembok, nanti kami bagi upah berapa kau nak. Kerana Zulkarnain kata cukup upah aku dengan Allah. Dah cukup bagi aku Allah. Itu tadi. Jadi tak perlu lagi lah. Baru engkau tolong aku buatkan, leburkan besi dengan tembaga kita. Sama-sama untuk buang. Jadi orang yang boleh buat benteng, buat tembok ni orang yang betul-betul tak ada fikir upah ke ganjaran, nak dipuji ke, nak top ke. Tapi sekarang ni kita tengok banyak yang jenis yang nak top. Masuk dalam TV, cek tu buat besar-besar, bukan bumi sini lah. Masuk dalam TV, satu world punya TV. Satu dunia tengok dia bagi sumbangan ni. Saya tak cakap salah, tapi itu dah lari tajuk. Sebenarnya sembunyikan tangan kiri. Apa maksudnya Rasulullah kata? Memberi tangan kanan, sembunyikan tangan. Seelok-eloknya jangan. Tapi kalau dah terpaksa, tak apalah. Ini dalam keadaan kau boleh nyorok-nyorok pun kau nak masuk. Sebab apa? Tak lama lagi nak bumi tu nak buat pilihan raya besar-besaran kat bumi, bukan sini. Bumi tu. Bumi yang bukan di Malaysia, bukan di mana-mana. Bumi tempat lain planet, dia nak buat pilihan raya. Bila ada pilihan raya tu, dia kena bagi tahu orang ramai lah. Satu world tu. Maknanya
Dia ni baik lah. Lobby baik lah dia. Habis je bila orang dah pilih dia. Dia pun selamat tinggal, rakyat pun lantak lah. Itu yang berlaku sekarang. Bila dah berlaku macam tu, kerosakan akan Ya'juj Ma'juj punya benteng dah roboh. Sebab benteng tu kat mana tu? Kita nampak kat ayat tu besi dengan tembaga dia satu kan, lebuh. Benteng tu kat mana? Cuba siapa dapat jawab? Benteng tu kau tak ada rasa apa-apa. Maknanya kau tahu Allah je upah apa. Engkau tu di sisi Allah tu. Orang yang jenis dia tak ada kedirian, dia di sisi Allah. Itu yang boleh buat benteng. Itu yang boleh buat jadikan pemimpin, jadikan ketua. Apa pun dia buat, dia bukan nak dapat pangkat tu, pangkat ni, pangkat tun. Dia tak ada. Dia biar orang tahu dia buat baik, tak ada. Dia tak ada langsung. Kalau itu saya cakap antara dua tu, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tadi dicantumkan tu. Asalnya menjadi satu lah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah tu. Baru dia akan jadi benteng. Tapi kalau la ilaha illallah benteng juga. Tapi bila disyariatkan ada dua maknanya. Dunia dan penzahiran dia, ada sifat dan juga zat tu. Jadi benteng. Ini saya bagi tahu, saya maknanya saya disuruh, saya sebelum lagi kahwin lagi disuruh buat benteng. Jadi saya satu hari, bukan saya nak cerita baik, kita kena buat kurang-kurang 3 kali surat kafi. Kurang-kurang 3 kali. Mungkin 5 pun ada. Tentu saya bukan nak cerita saya baik, tapi saya nak bagi tahu bukan saya ni, tapi saya dah maknanya nak kena benteng lah benda-benda. Kena jadi gitu. Bila kita dah baca dah faham, memangnya Allah pilih engkau pula zaman engkau jadi Zulkarnain. Tapi Zulkarnain kau tu bersifat insan kamil. Maknanya dia bersifat ihsan. Belum orang suruh kau buat dah. Jangan nak suruh orang buat dah teruk. Kau baca sendiri, akan datang kau tak payah orang suruh, kau terus buat. Tu lagi cara Rasulullah. Ihsan tadi. Kita nak tahu benda tu masuk tu ahli sihir. Ramai nak masuk Malaysia ke apa kan. Tiba-tiba kita dapat berita daripada atas kata nak masuk. Jadi kita tak payah menunggu orang datang jumpa kita, tolonglah tak. Terus dapat tanda tu terus kita buat. Pagarkan tu. La ilaha illallah kan semua, Muhammad Rasulullah, benteng. Cairkan semua. Jadi benda tu nak masuk, dia tertinggal. Dia lekang. Tapi kemampuan kita, itulah, banyak yang tu je lah. Pasal 3 kali satu hari kan. Dia tak boleh pergi jauh lah. Tu. Kalau saya nak buat lebih boleh tak? Kau dah dibagi ke tanda suruh buat. Kalau tak bagi, jangan kau rosak kau nanti. Malah top nanti kau. Maksudnya nak bawa ni ujian dia berat. Kau kena hadapi yang jenis yang iblis-iblis yang jenis berbadan manusia tu. Iblis-iblis yang jenis ni tak apa lagi. Bagi saya hebat jugalah. Tapi yang jenis yang dah merasuk dalam manusia ni. Tu lebih ganas lagi. Dia tu dia bertopengkan manusia. Dia dah bersyarikat dengan iblis, dengan Ya'juj Ma'juj, dengan Dajjal. Tu. Tapi dia menafikan, dia tak. Tapi kita bukan nak cari muka iblis tu atau muka Dajjal atau muka Ya'juj Ma'juj. Tu ngeri semua kan. Tentu kita nampak daripada jauh lari kan. Tapi lebih bahaya sifat dia ke atau muka dia? Sifat lebih bahaya. Jadi sifat tu ada dalam diri manusia. Marah orang kalau cakap. Kan? Sebab manusia yang paling teruk darjat dia kalau dah dihina, lagi teruk daripada binatang tu. Balhum kal an'am. Lebih teruk daripada binatang tengah manusia ni kalau dah dikena rasuk.
Dia tak sedar dia dah. Kita cakap dia kena rasuk, dia tak mengaku. Dia kata, aku nama Abdul Aziz bin Ismail, aku mengaku. Wah, dia kata, kau nak kata aku kena rasuk apa? Aku ni Abdul Aziz. Padahal nak kena rasuk. Dalam dia boleh tipu. Ya. Macam mana boleh tahu? Syekh Abdul Qadir ni macam mana boleh tahu dia tu? Sebab perkataan dia tu tadi. Kalau orang yang kena rasuk, kan, dia tidak akan berkata yang kalau dia mengaku, maknanya dia nak bagi tahu seolah dia betul, nak orang percaya. Dan kalau dia apa, dia tak payah nak sebut nama, kan? Ini pengalaman yang saya alami sendiri. Orang yang kena banyak. Nanti kalau saya bagi tahu dalam YouTube ni, nanti takut nak jumpa orang. Nampak nanti sifat tu keluar. Tu saya kata ni, jangan kawal lah. Jangan kau cepat melatang. Kau nampak dia macam ni, kau sebat dia pula. Tengok Allah Akbar, member tengok bertanduk, so naik. Kau pun cabut. Lepas tu kau cakap kat orang ramai dia ni. Tak boleh. Kau memang tak boleh dapat macam tu. Dia kena senyap, sembunyikan. Rasulullah tu banyak sembunyikan. Sembunyikan, cari jalan macam mana nak hilangkan tanduk dia. Cari jalan, maknanya kau ada tugas untuk dia, bukan untuk hina dia, bukan untuk Allah tunjukkan tu, untuk kau ada kerja lah tu bila Allah tunjukkan. Kau kena prihatin betul-betul kan. Allah dah tunjukkan. Tengah solat kan, berdarah-darah pula. Padahal kita tahu ni, siap bau dah. Bau darah kotor ni. Ya. Apa dia ni jadi imam solat, tapi Allah nak buka kan, kau dah belajar kenal diri, kenal Allah, mana ada tertutup lagi kau. Tapi janganlah kau sibuk. Kau pelan-pelan cabut sudah, jangan beritahu orang. Kalau dia tanya baru kau cakap. Betul lah, aku tadi rakaat kedua tadi aku baca ayat ni, aku teringat tentang, aku lupa. Macam mana kau boleh tahu? Aku baca ayat lain tapi aku ingat lain. Kau boleh tahu? Aku tak tahu tapi aku rasa, aku bau, lepas tu Allah bagi lihat. Bau dan lihat darah tu mercik-recik. Darah kotor, darah haid. Tapi kau baca ayat lain. Jadi kita alhamdulillah ya, kita bukan nak cerita apa-apa. Maknanya kita nak masuk bulan Ramadan nanti. Ya, Ramadan ni maknanya doa Rasulullah SAW supaya umat dia dapat. Dan jangan kita persisirkanlah amalan tu. Jangan sampai kita buat amalan tapi Allah Ta'ala kata nanti tak ada apa-apa, kosong. Bukan saya tak bagi semangat. Bulan Ramadan ni lah perbanyakkan. Ini adalah bulan Ramadan ni adalah penyucian. Baru kita tahu diri kita ni semua bisikan-bisikan iblis semua tak ada kan. Yang ada tu nafsu kau. Baru kau tahu diri kau tu lebih jahat daripada dulu kau masa belum bulan Ramadan ni kau cakap bila tak khusyuk setan. Masuk bulan Ramadan semua dari rantai dia belengu. Engkau punya kau lebih setan lagi punya. Baru kau tahu bulan Ramadan. Nakkan ganjaran ni, nak ganjaran ni, nak ni. Macam-macam kau fikir. Tapi kau tak terfikirkan yang puasa tu adalah menahan diri supaya jangan ingat yang lain, menahan diri supaya rasakan Allah je. Sedapan dengan Allah. Itu namanya siam. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alaikum min qablikum. Seperti orang terdahulu puasa. La'allakum, semoga, dan engkau akan jadi orang bertakwa. Tu apa pula lagi? Jadi puasa kita nak mencapai takwa. Dan puasa kita tu puasa orang terdahulu Allah Ta'ala kata. Seperti macam mana puasa orang terdahulu kita tengok. Dia menahan diri supaya diri dia sentiasa dengan Allah je. Dia kawal diri dia. Susahlah si Haji ni, apa puasa je ni, apa macam ni. Kita dah diajar pukul 7 orang azan bukalah. Dia terus ingat dia. Memang sepanjang bulan Ramadan, nanti masuk je bulan Syawal, terus kita kuat 24 jam
on je ingat Allah. Cantik tak Allah bagi latihan kerohanian yang Allah bagi. Tapi tak kau tak faham, kau balik-balik kau punya puasa kategori tadika punya. Riak lagi dalam bolega lagi sifat mazmumah kau biarkan dalam kau beribadah puasa. Dalam kau tarawih, dalam kau baca Quran masih ada lagi sifat. Lagi banyak baca Quran, lagi apa? Bukan saya tak bagi baca, lagi banyak baca. Baca 4 jam tadarus. Untuk orang 5 jam. Ha. Bagus saya cakap, bagus banyak ibadah. Tapi kita kena faham. Kita kena faham. Itu ibadah yang utama sebelum ibadah tu adalah kenal diri, kenal. Bila kau dah kenal diri, kenal Allah, ibadah. Tapi kalau kau ibadah, kau tak kenal diri Allah, sambil kau ibadah, teruskan, kau dalam tu kau kenal diri, kenal Allah. Jangan kalau saya Haji kata, kalau tak kenal diri, tak kenal Allah, jangan ibadah. Saya tak cakap macam tu pun. Saya cakap kalau kau dah teruskan ibadah 20 tahun, 30 tahun, kau tak kenal diri, kau pergi sambil tu kau kenal diri, kenal Allah. Kau baca Quran tu, kau jangan baca terus sampai kau nak kejar 10 kali khatam. Tahun lepas 9, tahun ni aku 10. Lah Allah bukan tengok banyak, Allah bukan nak nyeksa kau banyak. Allah nak tengok kau punya sudut dalam kau macam mana. Kau faham tak? Kalau banyak baca pun berterabur apa? Kalau banyak baca pun kau tak faham lagi buat apa? Kalau banyak pada kesan dia tu tak ada buat apa? Ha, maknanya kau mengejar makam kau ibadah kerana nak bilangan banyak. Ibadah kau tu nak dapatkan 10 kali khatam bulan Ramadan. Itu kau punya target. Salah target kau dah menyembah kepada bilangan. Allah tak berbilang-bilang kan? Tu. Ruginya ya Allah, rugilah. Habis masa kau dengan kerugian tu tadi. Kau tak, tapi kau rasa macam kau betul. Ni minta maaf ya, jangan tersalah faham maksud saya tak nak kamu orang buat ibadah dalam keadaan kamu tak kenal diri, tak kenal Allah. Dan kalau dah teruskan ibadah, carilah kenal. Sungguh-sungguhlah. Nanti insya-Allah kita ni nanti pukul 10 malam kita akan kumpul di sini. Tarawihlah kat mana-mana dulu, nanti datang sini pukul 10 sampai pukul 12 ya. Insya-Allah. Start pada 1 Ramadan. Ya, insya-Allah. Tu. Maknanya kita tetap juga buat pengisian yang penting ni sekali. Nanti rasakan waktu kita nanti buat ibadah puasa nanti bila kita dah ada dia bertambah seiringan tu tadi, baru kita tahu sedapnya berpuasa. Allah bukan nak menyeksa kita, sedapnya berpuasa. Macam mana kita sedapnya beribadah, solat, ingat Allah 24 jam. Macam itulah sedap dia nanti kita puasa. Kita tak ada tekanan dalam berpuasa. Yang jadi tekanan kita tak dengan Allah. InsyaAllah sekian tu dulu. Nanti kita bagi apa? Haji ya cakap.